Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama kami di TV3. Baik, kita nak bercakap berkenaan dengan kita dah melihat bagaimana banyak sekali inisiatif dan juga usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan kan kepada rakyat untuk memastikan masih berlaku perniagaan, ekonomi dan sebagainya. Itu menerusi sebelum ini ucapan ataupun amanat yang amat berhormat Perdana Menteri kita berkenaan dengan setahun Malaysia Prihatin. Dan hari ini kita nak bercakap lebih lanjut lagi berkenaan dengan bagaimana satu teknologi hijau ini yang patut kita sokong sepenuhnya. Tapi kita nak berbicara lanjut berkenaan dengan ini bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami. Terima kasih kembalilah kepada pihak TV3 MHI khususnya. Baik. Tadi introduction tadi saya kenalkan sikit berkenaan dengan bagaimana setahun Malaysia Prihatin Datuk Seri. Kita sudah maklumkan bagaimana perancangan dan usaha-usaha yang dilakukan. Saya nak tanya Datuk Seri secara personal lah. Bagaimana Datuk Seri melihat secara keseluruhan kan? Bagaimana usaha-usaha, strategi-strategi yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk memastikan rakyat, kesejahteraan rakyat itu dalam kita berdepan dengan dah setahun yang penuh cabaran, penuh dugaan berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi semalam kerajaan telah perkenalkan pemerkasa. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan sikit pandangan berkenaan dengan usaha ini. Memang benarlah bila kita angkat sumpah jadi kerajaan lebih setahun yang lalu, cabaran utama ialah dalam tempoh seminggu kita sudah memperkenalkan PKP. Disebabkan penularan COVID yang meningkat dan sebagainya. Dan dalam pendekatan itulah kita melihat bahawa kerajaan menumpukan pada pertama sekali untuk memastikan keselamatan kehidupan rakyat. Dari segi kesihatan, hidup mati rakyat kita kena jaga. Yang kedua, bagaimana pada masa sama kita kena imbangi kedudukan ekonomi. Sebab itu juga menjadi sumber kepada pendapatan. Kalau ekonomi tak baik, ianya akan memberi kesan pada rakyat. Dia ada 6 strategi, 6R yang telah diperkenalkan melalui AMOF, di mana kita melihat fasa ini yang kelima, iaitu pemerkasa, iaitu untuk memulihkan balik ekonomi kita. Apakah langkah-langkah yang patut kita buat? Di samping langkah awal di mana banyak peruntukan yang telah disalurkan dengan ratusan bilion ringgit untuk bantuan pada rakyat, untuk pembangunan ekonomi kita dan sebagainya. Dalam konteks ini ialah 20 bilion tambahan dikeluarkan. Pertama sekali fokusnya pada kawalan penularan COVID, yang 5 fokus tu. Yang kedua, pemakasaan ekonomi. Di sini peranan kita sebagai Kementerian Kerja Raya, di mana diperuntukkan tambahan 2.5 bilion ringgit khusus untuk menggerakkan ekonomi di peringkat AKUB, iaitu kategori G1, kontraktor G1 dan G4. Khususnya untuk pertama sekali pemulihan disebabkan bencana banjir. Kita bukan saja kena COVID, tapi kena bencana banjir, banyak infra yang rosak dan sebagainya. Dan dengan itu kerajaan menyediakan peruntukan. Dan peruntukan ini disalurkan melalui kontraktor G1, G2 untuk baik pulih dan juga menggerakkan ekonomi di peringkat akar umbi. Jadi ini salah satu cara untuk kita memulihkan ekonomi, dan diharapkan dengan pemulihan ekonomi ini ianya akan orang kata generatekan aktiviti ekonomi, dan dana itu akan turun dan menggerakkan ekonomi setempat. Ini yang kita fokuskan, di samping banyaklah perkara-perkara lain, bukan saja dalam infra dan sebagainya. Tapi inilah salah satu fokus. Dan di samping itu juga kalau kita lihat dan program ini juga menumpukan kepada apa yang dikatakan the Sustainable Development Goal 2030. Keadaan kelestarian alam sekitar kita, ini juga menjadi fokus, di mana dilancarkan dana sebanyak $1 bilion US dilancarkan melalui sukuk. Dan diharapkan ini nanti akan menggerakkan. Berhubung kait juga apa yang pembuka kata tadilah, Faris saya itu untuk kita melihat bagaimana Kementerian Kerja Raya boleh menggerakkan dasar hijau negara ini melalui inisiatif yang kita laksanakan. Datuk Seri menyentuh berkenaan dengan kelestarian alam sekitar ini secara pasti. Ini antara banyak juga usaha-usaha penambahbaikan yang harus dilakukan kan. Jadi kita nak bercakap berkenaan dengan Kementerian Kerja Raya ini yang melancarkan baru-baru ini Datuk Seri berkenaan dengan program Solar Energy Purchasing SEP. Ini untuk bangunan Kementerian Kerja Raya dan juga Jabatan Kerja Raya JKR. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan sedikitlah berkenaan dengan SEP ini, teknologi hijau ini.
SEP ini adalah Solar Energy Purchasing adalah inisiatif dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga dan Sumber Asli di bawah teknologi hijau, dasar teknologi hijau dan juga inisiatif tenaga boleh diperbaharui. Dan kita selaku agensi teknikal kepada negara, kita menyambut dan menyokong dasar ini. Sebab itu kita bekerjasama dengan Tenaga Nasional Berhad melalui anak syarikatnya untuk kita menggerakkan program itu Solar Energy Purchasing. Apa dia Solar Energy Purchasing adalah satu kaedah di mana kita akan letakkan solar di atas bumbung-bumbung bangunan. Dan dengan itu ianya akan dapat membekalkan tenaga kepada bangunan tersebut, dan yang lebih penting tenaga ini adalah tenaga boleh diperbaharui dan bersih. Dan itu matlamatnya. Dan yang bagusnya ialah program ini pertama sekali ianya dibiayai sepenuhnya oleh pihak anak syarikat TNB. Kita tak payah keluarkan modal. Yang kedua, tak payah keluarkan dari segi pelaburan untuk memasang, kita tak payah bayar apa-apa pun. Tapi kita akan dapat penjimatan dari segi bekalan elektrik. Sebab satu, dia punya rate untuk bayaran bil elektrik lebih murah daripada apa yang kebiasaannya dikenakan oleh TNB dalam bekalan elektrik mereka. Yang kedua, dengan melakukan ini, ianya bukan saja menjimatkan, tapi sudah pasti bila bekalan elektrik yang bersih, alam sekitar kita terjaminlah. Dari segi kita dapat mengurangkan exposure of carbon dioxide kepada negara kita. Baik. Itu antara sasarannya. Maknanya satu jimbat, kita boleh jimbat. Dan satu lagi menjaga alam sekitar kita, Datuk Seri. Jadi melihat bagaimana jaminan teknologi hijau ini dapat segala sasaran ini dicapai. Adakah ini akan hanya membabitkan Kementerian Kejaraya saja ke, bangunan-bangunan JKR saja ke, ataupun bagaimana? Mungkin Datuk Seri boleh terangkan berkenaan dengan projek Perintis ini. Projek Perintis yang kita laksanakan dengan G-Spark ini, anak syarikat TNB, melibatkan 12 bangunan. Iaitu bangunan Kementerian Kejaraya sendiri, keduanya Ibu Pejabat JKR Malaysia, dan 10 bangunan JKR elektrik di peringkat negeri. Dan dalam 10 bangunan ini bila kita pasang, kita dapat jangkakan kita akan dapat penjimatan dalam tempoh perjanjian iaitu 21 tahun itu lebih kurang 9 juta lebih. Dan peringkat awal saja, bulan pertama saja kita dah dapat penjimatan lebih kurang RM200,000. Jadi itu saja dah merupakan impak daripada apa yang kita nak laksanakan. Kedua, bila program ini ianya akan berjalan, dan kita G-Spark ini yang akan bukan saja memasang, menanggung kos, tapi mereka juga akan menyelenggara, memastikan solar ini nanti beroperasi secara baik dan dapat menghasilkan apa yang kita hasratkan, iaitu matlamat kita untuk penjimatan itu tadi dan juga kelestarian alam sekitar itu. Sebab ianya akan ada komponen-komponen dari segi digital yang akan memantau keberkesanan sistem yang dipasang. Kalau keseluruhannya dapat kita laksanakan, keberkesanannya dapat terbukti, maka apa yang kita hasratkan ialah untuk memasang pada seluruh bangunan JKR. Sebab JKR ada di seluruh semenanjung ini, JKR Malaysia. Dan untuk itu, kalau kita dapat pasangkan keseluruhan, penjimatan kepada kerajaan, kalau semua dipasang, ialah hampir RM70 juta keseluruhan dalam tempoh perjanjian, iaitu 21 tahun. Jadi ini yang kita lihat hasilannya kepada kerajaan dengan penjimatan bil-bil elektrik ini, dan sudah pasti kita akan mengkaji sama ada masa depannya kalau ianya baik, mungkin kita nak perkenalkan dasar ini untuk dibawa kepada kerajaan, dan akhirnya mungkin salah satu dasar untuk semua bangunan-bangunan baru kerajaan akan menerapkan SEP ini. Baik, bila Datuk Seri kata ini merupakan projek perintis, kan, kita perlu tengok dulu bagaimana kesanan dan sebagainya. Tempoh berapa lama tu Datuk Seri untuk kita melihat hasil keberkesanan kepada projek perintis ini? Bila kita pada hari pelancaran itu sendiri memang ada persoalan ini ditimbulkan oleh pemberita sekalipun. Sebab itu bila kita bincang dengan G-Spark untuk tempoh pelaksanaan, untuk installation, pemasangan dan pengujian dan sebagainya, sistem ini akan mengambil masa 6 bulan. Kemudian another 6 months ialah untuk dia memantau keberkesanan program.
Maknanya lebih kurang setahun untuk pilot project ini dapat membuktikan keberkesanan keseluruhan sistem ini. Apa yang dijaminkan ataupun apa yang dikatakan adakah tercapai ataupun tidak dari segi penjimatan, dari segi keberkesanan bekalan, dari segi pelepasan gas CO2 di alam sebab kalau ikut apa yang dikatakan, kalau kita menggunakan sistem ini kita dapat mengurangkan pelepasan hampir 816 tan CO2 ke alam sekitar. Jadi ini sudah pasti komitmen, sebahagian daripada komitmen kerajaan kita pada dunia sekalipun dan matlamat kita untuk mencapai sehingga 20% lah keseluruhan bekalan ini melalui tenaga boleh diperbarui. Dan yang diberikan pada kerajaan ialah lebih kurang 10% yang kita nak capai. Kalau kita dapat sumbanglah kalau untuk bangunan JKR saja daripada apa yang net electric metering ini, solar metering yang kita nak dibekalkan oleh KEXA melalui TNB ini, kita harap dapat menyumbanglah melalui bekalan bangunan solar di bangunan-bangunan kerajaan ini. Dan kalau kita tahu kalau projek perintis ni Datuk Seri pastinya ada cabaran tertentu kan, kita perlu uruskan dan sebagainya. Mungkin untuk projek ini apa antara cabarannya Datuk Seri? Cabaran sudah pasti, ini perkara yang baru dan ialah untuk kita memastikan bukan saja dari segi teknologinya, tapi sistem baru ni kita banyaklah perkara-perkara baru yang perlu dipelajari. Tapi sebabkan kita mempunyai kepakaran melalui KEXA, melalui JKR dan sebagainya, insya-Allah benda ini dapat dilaksanakan dengan baik. Sebab JKR bukan barang baru untuk JKR. Sebab JKR sudah pun terlibat dengan bekalan solar di sekolah-sekolah, khususnya sekolah di luar bandar dan sebagainya. Dengan sistem yang mereka pasang ini, maka insya-Allah kita dapat menjayakan apa saja yang kita hasratkan ini. Jadi apa usaha dan juga tindakan sebenarnya yang boleh diambil oleh pihak Kementerian Kerja Raya untuk memastikan bahawa projek perintis ini akan berjaya dan akan diteruskan dengan perancangan seterusnya, kan, untuk kita, ini antara usaha platform barulah untuk memastikan kelestarian alam sekitar ini terjaga. Itu yang saya katakan awal tadi. Pertama sekali melihat kepada keberkesanan. Kedua, kalau ini berkesan untuk kita panjangkan pada keseluruhan bangunan JKR. Yang ketiga, bagaimana kita dapat menerapkan sistem ini nanti dalam semua projek baru, khususnya bangunan-bangunan kerajaan. Dan kalau ini dapat dijadikan dasar dari segi pelaksanaan, bagaimana kita pula nak melibatkan, menggalakkan pihak-pihak swasta terlibat dalam program ini. Dan akhirnya matlamat di bawah dasar teknologi hijau dan bekalan elektrik secara tenaga boleh diperbarui ini akan dapat kita laksanakan, dan ini akan memberi komitmen kita bukan saja untuk negara kita tapi kepada dunia. Ya. Dan Datuk Seri sendiri sebagai Menteri Kanan Kerja Raya, kan, apa lagi usaha yang Datuk Seri nampak yang seharusnya boleh dilaksanakan untuk menyokong kelestarian alam sekitar ini? Kita di peringkat JKR, kita telah bekerjasama dengan SIRIM. Contohnya untuk memperkenalkan standard PH JKR, iaitu rating untuk bangunan yang boleh katakan mematuhi standard lah, hijau itu. Di mana ada beberapa kategori standard yang kita perkenalkan. Dan alhamdulillah sambutan begitu baik sekali. Banyak bangunan sekarang ni yang telah pun memohon untuk ditarafkan sebagai bangunan memenuhi standard hijau ini, PH JKR inilah. Jadi kalau ini dapat dilaksanakan, selain daripada pelaksanaan installation, kita juga ada standard pematuhan. Bagaimana kita nak mengukur bangunan itu dari segi pelaksanaannya, dari segi perancangannya, sehinggalah bangunan itu siap dan maintenance-nya adalah mematuhi keseluruhan standard yang boleh dikatakan ke tahap international standard lah, dengan kerjasama JKR dengan SIRIM ini. Ya. Baik, Datuk Seri. Mungkin bagaimana kita nak memastikan bahawa kepekaan dan kesedaran, kan, kadang-kadang teknologi hijau ni kadang di Malaysia ni mungkin tak berapa lagi, kan. Jadi mungkin ada juga usaha-usaha untuk kita menyokong ke arah itu.
sebab pastinya harapan Datuk Seri nanti apa yang dilaksanakan ini pastinya akan memberi satu lagi lah wajah baru kan tentang teknologi hijau yang akan diserapkan oleh Kementerian Kerja Raya ini sendiri. Kita sendiri sebagai Kementerian Peneraju dari segi pelaksanaan bangunan-bangunan kerajaan, kita kena memulakan. Dan bila kita dah memulakan, diharapkan yang lain akan ikutlah. Misal kata bangunan Kementerian Kerja Raya yang kedua ni adalah bertaraf platinum rating. Maknanya itu salah satu inisiatif kita. Kedua, dengan kita sendiri terlibat bersama dengan KETSA, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, untuk kita perkenalkan SAB ini bersama dengan Kementerian KETSA ini, supaya kita sendiri akan melaksanakan program ini, dan InsyaAllah saya kira kementerian-kementerian dan agensi lain akan turut serta dalam program ini. Ya? Okay, bukan calang-calang sebenarnya anda aras ni kalau tunjuk perintis ni Datuk Seri. Yeah. Dan mungkin harapan Datuk Seri sendirilah, ya, apa yang telah dilaksanakan, apa yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk usaha sebegini. Seperti mana diumumkan oleh PM semalam, kita kerajaan komit untuk memastikan kelestarian alam sekitar kita. Yeah. Sebab bukan saja kita hidup untuk hari ini, tapi kita kena sediakan untuk masa depan, generasi masa depan kita. Jadi alam sekitar menjadi salah satu fokus kita. Dan sebab itu semua kementerian mesti terlibat bersama dalam program seperti ini untuk memastikan dalam perancangan kita, kita mesti masukkan the Sustainable Development Goal itu dalam segala perancangan dan juga apa saja aktiviti kita nak laksanakan. Bukan saja nak buat bangunan, malahan jalan sekalipun sekarang ini kita ke arah itu. Melihat bahawa kelestarian alam sekitar ini akan terjaga. Ya. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri. Sama-sama dengan pencerahan ini. Kita doakan yang terbaik untuk projek perintis ini, insya-Allah. Moga-moga apa yang disasarkan akan tercapai, Datuk Seri. Insya-Allah. Baik, terima kasih. Kita telah bersama dengan Menteri Kanan Kerja Raya, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fazlillah Yusof. Menteri Kanan Kerja Raya ini yang sedikit sebanyak memberi pencerahan kepada ini antara usaha dilakukan oleh Kementerian Kerja Raya untuk menyokong lagi melestarikan alam sekitar kita. Macam tadi Datuk Seri kata, kita bukan hidup untuk hari ini saja, tetapi untuk generasi kita nanti yang akan datang.